dekat kan? Aduh. Cepat ni dekat ni. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya habis. Okey, ini adalah perjumpaan kita yang pertama untuk membahas kitab Al-Ashbah wa Nazair lil Imam As-Suyuti Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Subhanallah. Okey, kita akan baca muqaddimah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Tafadhal. InsyaAllah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلومكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر وتقدس في جلاله عن أن تدركه أبصار أو تحيط به أفكار أو تعزب عنه الضمائر وتأزر بالكبرياء وتردى بالعظمة فمن نازعه واحدا منهما فهو المقصود البائر ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة يلوه عليها للإخلاص أماير وتبهج قائلها بأعظام البشائر يوم تبلى السرائر ونشهد أن سيدنا محمد عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر وأرسلته لخير أمتي أخرجت للناس فهديت به كل هائر ومحوت. Oh ya, okey. Sekejap yang mana satu? Wa mahaita boleh? Mahayampu. Mahaita betul? Boleh? Wa mahaita bihi mazalimal jahiliyati wa ahyaita lahu ma'alimal islami wasya'air. Okey, tadi mahayamhu atau mahayamha. Mahayamhu atau mahayamha. Oh, boleh dulu. So, dalam hadis yang menceritakan tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika ditulis perjanjian antara Nabi SAW dengan penduduk Mekah, dan penduduk Mekah menolak penulisan perkataan Rasulullah. Artinya kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk memadam perkataan Rasulullah, sebab orang-orang Mekah mengatakan jika kami mengakui engkau adalah Rasulullah, kami tak akan menghalang engkau. Artinya kemudian Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memadam perkataan Rasulullah, tapi Ali menjawab, ma ana billazi amha. Maha yamha. So maha boleh maha yamha, boleh maha yamhu. Jika maha yamhu, maka kita akan jadi mahauta. Jika kita menggunakan maha yamha, maka akan menjadi mahaita. Wa mahaita bihi mazalimul jahiliyah, dan kau hapus dengannya
kegelapan-kegelapan jahiliyah. Okey, selain dari itu tadi ada beberapa ungkapan dalam muqaddimah. Misalnya tadi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dia mengatakan au ta'zibu anhu dhamair. Ta'zibu, yang ini lafaz ini adalah ungkapan dalam bahasa Al-Quran, wa ma ya'zibu an rabbika min mithqali dzarrah ya'zibu, artinya tersembunyi. Au ta'zibu anhu dhamair, artinya maha suci Allah, tidak mungkin segala perkara yang samar, segala perkara yang tersembunyi terhalang baginya ataupun tersembunyi darinya. Kemudian di situ ada ungkapan ta'azzara bil kibriya. Ta'azzara tabaraka wa ta'ala bil kibriya. Allah ta'azzara bil kibriya. Ini berasaskan kepada hadis kursi yang Rasulullah menyampaikan bahawa Allah berfirman, al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Maka ta'azzara bil kibriya, ta'azzara Rabbuna tabaraka wa ta'ala bil kibriya wa taradda bil 'azamah. Taradda di antara perkataan yang ada makna yang berbeza. Di sini taradda maksudnya memakai rida. Dan perkataan taradda juga di dalam bahasa Arab boleh bermaksud jatuh. Boleh bermaksud jatuh. Seperti dalam surah apa tu? Iza taradda, apabila dia jatuh masuk ke dalam neraka, taradda. Yeah. Okey, sambung lagi bacanya. Wa nashhadu, Tadi mana? Okey. Wa nashhadu hilang lah. Wa nashhadu anna sayyidana, okey. ya. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka afdalu man nasaltahu min zuhuril amathili wa butunil hawair wa arsaltahu li khairi ummatin akhrajta linnasi. Okey, boleh akhrajta linnas atau ukhrijat linnas. Jika kita menggunakan ukhrijat linnas, maknanya mengikut kepada uslub yang ada dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi ukhrijat sama ada kita baca akhrajta linnas, ia adalah sifat untuk ummah. Kullu jumlatin atat ba'da nakirah fa hiya sifah. Okay. Fadhal. فهديت به كل حائر No. ومحوت به مظالم الجاهلية وأحييت له معالم الإسلام والشعائر. Okey, tadi yang mahauta atau mahaita, dua-dua boleh. Okey. وواعدته المقام المحمود وشفعته في الصغائر والكبائر وكم بين شرائع دينك القويمة حتى ورثها من بعده أولي البصائر. Okey, wa kam bayyana syara'i'a dinikal qawimi.
Kenapa qawimi? Oh ya betul, sifat bagi din. Silap. Saya baca qaimah. Apa ni? Hatta warathaha man ba'dahu ulil basair. Okay, hatta warithaha wa waratha yarithu waratha, betul, wa warathaha min ba'dihi ulil basair. Oh, min ba'dihi. Warisa yarithu. Yang pusing je. Hatta warithaha min ba'dihi ulil basair. Sambung dia. Sallallahu wasallam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadlil sa'ir salatan wa salaman wa na'iduhuma yawmal qiyamah min a'zami dhakhair. A'adda yu'iddu nu'idduhuma. Saya silap lagi ni. Ada yu'iddu i'ada. Saya ingat. Nu'idduhuma yawmal qiyamah min a'zami dhakhair. Artinya salawat dan salam yang kami sediakan keduanya sebagai simpanan yang terbesar pada hari kiamat. Daimaini ma saral falakul jari wa darul falakul da'iq. Sambung. Amma ba'du fa ilmu fiqhi bukhuruhu zakhiratun wa riyaduhu nadiratun wa nujumuhu zahiratun wa usuluhu thabitatun muqarraratun. Okay. Ini faham maksudnya? Faham. Okay. Wa furu'uhu nabitatun muharraratun. Thabitatun muharraratun. La yafna bikathratin la yafna bikathratil infaqi kanzuhu wala yabli ala tuli zamani izzuhu ahluhu qiwamuddin wa qawwa'ihi. Yani saya tak tahu apa ni. Wa bihim iktilafuhu wa intizamuhu hum warasatul anbiya wa bihim yustada'u fid dahma'i wa yustaghathu fi syiddati wal rakha'i wa yahtadi ka nujumis sama'i wa ilaihim mafza'u fil akhirati wad dunya wa marja'u fit tadrisi wal futya wa lahum maqamul murtafa' ala zahratil ulya. Okey, so ini dia tengah berbicara tentang keutamaan ilmu fikih. Buhuruhu zakhirah, lautannya luas. Riyaduhu nadirah, tamannya hijau. Nujumuhu zahirah, bintang-bintangnya bercahaya. Usuluhu thabitah, asasnya thabitah, tertancap, tertanam, kuat. Muqarrarah. Wa furu'uhu thabitatun muharrarah. La yafna kanzuhu bikasratil infaq. La yafna bikasratil infaqi kanzuh. Wa la yabla ala tuli zamani izzuh. Izzuhu la yabla ala tuli zaman. Ahluhu qiwamuddin wa qawamuhu. Wa qawamuhu ke? Saya punya kitab jatuh mungkin. Qawam. Bihim i'tilafuhu wa intizamuh. Artinya dengan para ulama itu ilmu fikih menjadi tersusun, teratur. Hum warasatul anbiya,
Mereka adalah para pewaris para nabi, ahli waris para nabi. Wa bihim yustadha'u fid dahma, dan dengan mereka kita meminta cahaya di dalam kegelapan. Wa istaghathu fi syiddati war raha, meminta pertolongan pada kesusahan dan kesenangan. Wa yuhtada, dan dimintai petunjuk. Kanujumis sama, sebagaimana bintang-bintang di langit. Wa ilaihimul mafza'u, dan kepada mereka kita menjauhkan diri dari ketakutan fil akhirah wa dunia, di akhirat dan dunia. Wal marji', dan tempat kembali fit tadrisi wal futya, dalam mengajar dan dalam menyampaikan fatwa. Walahumul maqamul murtafi' ala zuhratil ulya. Zuhra nama planet, nama bintang. Wahumul muluk, mereka adalah para raja. La bal muluku tahta aqdamihim. Okey, sambung. وفي وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهم وهم القوم كل القوم إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم. Aduh. Okey, yang mana yang tak faham? Saya rasa yang bawah ni saya kurang faham sikit guys. Wahumul ladzi idzal, yang tu saya nampak dah tu macam. Wahumul ladzina, mereka itu para ulama fikih. Alladzina adalah orang-orang yang idzal tahamatil harbu, apabila terjadi peperangan, apabila berlaku peperangan. Iltahamat, al-harbu, harbu muannas. Al-harb, perkataan al-harb muannas, maka iltahamat dalam Al-Quran hatta tadu'al harbu awzar, hatta tadu'al harbu awzaroha. Awzaroha menunjukkan bahawa perkataan al-harb muannas. Arazal imanu fi a'lamihim, keimanan berhimpun kepada a'lamihim, bendera-bendera mereka, panji-panji mereka. Wahumul qawmu kullal qawmi, mereka adalah kaum yang sejati. Al-qawmu kullal qawmi. Idza iftakhara kullu qabilin bi aqwamihim, apabila setiap kabilah membanggakan kaum-kaum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ke? Ayah. Baidul wujuh. Bidul wujuhi. Bidul wujuhi. Fi'il ke? Bidul. Tak, bidu jama dari abyad. Abyad jamannya bid. Oh. Abyad. Bidul wujuhi karimatu ahsabihim. Syammun Karimatun ahsabuhum. Karimatun ahsabuhum. Apa i'rabnya tu karimatun ahsabuhum? Ya, bermula karimatu. Fa'il ke? Boleh fa'il, mazhab apa? Mazhab apa yang mengatakan itu fa'il? Tak tahu. Suka ahsabuhum jadi mubtada muakhar. Ahsabuhum karimatun ahsabuhum. Payah syak ini ke? Okey, bidul wujuhi. Bidul wujuhi khabar, mubtadanya hum bidul wujuhi. Wajah mereka bercahaya. Bid jama dari abyad.
Khabar mubtada mahzuf. Sambung ya. Karimatun ahsabuhum. Ahsabuhum mubtada, karimatun khabar. Ahsabuhum karimatun ahsabuhum. Syumul unufi, artinya hidung-hidung mereka hanya mencium wangi-wangian. Hum minat tirazil awal, mereka dari jenis golongan orang yang terbaik. Dia jadi khabar mubtada mahzuf ya. Minat tara'i. Semua ini khobar dari hum bidul wujud, hum karimatun ahsabuhum, hum syumul unuf, hum minat tirazil awali. Faham. Artinya boleh dijadikan badal, boleh dijadikan khobar sani, khobar salis, khobar rabi'. Okey. Intinya hum artinya dia penyair ni tengah memuji kabilahnya dengan mengatakan bidul wujuh, mereka adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya. Artinya huwa abyadul wajhi, huwa, tapi kerana jamak maka hum bidul wujuh, mereka adalah bidul wujuh, orang yang wajahnya bercahaya. Okey. Karimatun ahsabuhum, hum karimatun ahsabuhum, boleh dijadikan badal, boleh dijadikan khobar sani. Tapi khobarnya ini adalah khobar jumlah, mubtada khobar. Hum karimatun ahsabuhum, hum syumul unuf, hum minat tirazil awali. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nawwa'u. Okey, baca terus. Walaqad nawwa'u hadzal fiqh fununan wa anwa'an wa tatawalu fi istinbatin yadan wa ba'in wa kana min ajalli anwa'ihi ma'rifatun nadha'iril furu'i wa ashbahiha. Okey, so mereka telah mempelbagaikan pembahasan ilmu fikih, ya, memperbanyak dalam istinbatnya, dan diantara ilmu yang paling mulia diantara ilmu fikih adalah ma'rifatun nadha'iril furu' wa ashbahiha. Ini yang menjadi pembahasan utama dari Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab ini. Dia tak pernah dibahas ni. Okey, apa tak terus saya tanya, boleh? Maksud ma'rifatun nadha'ir furu'iha tu macam mana tu ke? Dia faham pecahan furu' permasalahan ke macam mana tu? Yang mana satu? Yang dia kata ma'rifatun nadha'ir furu'i wa ashbahiha. Okey, so ini jadi pembahasan utamanya adalah tentang al-ashbah wan nadha'ir. Okey, jadi pembahasan fikih kan banyak, luas, dan banyak pembahasan-pembahasan dalam fikih yang saling berkaitan. Sehingga keterkaitan antara pembahasan-pembahasan fikih itu dinamakan sebagai al-ashbah wan nadha'ir. Al-ashbah wan nadha'ir. Al-ashbah ni ketika padanya banyak kemiripan. An-nadha'ir ketika ada kurang-kurangnya satu kesamaan pada pembahasan. Macam tu. Saya dah baca. Al-ashbah jika dalam pembahasannya ada banyak kesamaan,
nadhair jika pada pembahasannya ada satu kesamaan. Maka sesuatu dinamakan syabih jika banyak kesamaannya. Syabih dimakan banyak kesamaannya, artinya hadzal walad yushbihu hadzal walad, sebab pada kedua budak tersebut ada banyak kesamaan. Tapi nazir hanya ada pada satu kesamaan. Maka artinya jika dia adalah seorang guru, dia adalah seorang pemimpin bertemu dengan pemimpin, kesamaannya adalah kedua-duanya adalah pemimpin, maka dinamakan sebagai nazir. Ada satu sifat kepemimpin yang sama. So, jika ada satu kesamaan dinamakan nazir. Jadi nadhair. Itu istilah yang digunakan nanti, syabih dengan nazir. Ya, itu dia tidak jadi istilah, tapi itu makna asal dia. Makna asal. Apa mana atau ni? Oh, okey. Wa okey. Wa min ajani okey. Wa dhammul mufradati ila akhwatiha wa ashkaliha. Wali habis itu. Ma'rifatu nadhairil furu' wa ashbahiha wa dhammul mufradati ila akhwatiha wa ashkaliha. Okey. Wali lam ni lam apa makna dia? Wali amri. Wala amri. Oh. Parah. Wala amri in hadzal fan inna hadzal fanna. Okey. So al-amri dia satu ungkapan yang terkandung padanya makna qasam. Al-amri oleh la-amruka. Boleh ke? Okey. Artinya dia digunakan untuk maksud sungguh. wala amri inna hadzal fanna la yudraku bil tamanni wala yunalu bi sawfa wala alla walau anni. Artinya ilmu fikih memang tidak dapat dicapai dengan berangan-angan, tidak dapat diperolehi dengan saufa, dengan la'alla, dengan lau anni kuntu kaza, lakana kaza. Tidak boleh dengan mengandai-andai, perlu semangat. Okay. Wala yablughu illa man kushifa. Man kashafa an sa'idil jad. Kashafa an sa'idil jad, dia satu ungkapan yang maksudnya bersungguh-sungguh. Itu ayah ini. Kashafa. So dia makna asalnya adalah membuka lengan baju. Makna asalnya membuka lengan baju, tapi dia digunakan sebagai ungkapan untuk bersungguh-sungguh. Artinya jika Pak Cik itu dah angkat lengan bajunya, maknanya perkaranya dah serius dah. Oh, kinayah. Tak main-main. Wa syamrin. Wa syammara. Wa syammara. Mana dia pakai wa syammara tadi? Syammar menggulung baju. Syammar. Aduh. Wa'tazala ahluhu. Oh ya, sorry. Wa'tazala ahlahu wa shadda al-ma'zar. Wa shadda al-mi'zar. Oh, mi'zar.
Ini juga ungkapan yang maksudnya bersungguh-sungguh. Ungkapan ini diambil dari hadis Nabi berkaitan dengan bulan Ramadan. Idza dakhala al-'arshul awakhir i'tazala ahlahu wa shaddal mi'zar. Apabila Nabi masuk ke 10 malam terakhir, Nabi menjauhkan diri dari ahli keluarganya dan menguatkan ikatan sarung, kain sarung. Artinya ia adalah ungkapan yang bermaksud bersungguh-sungguh. Sama seperti tadi, kasyafa an sa'idil jadd. Wa khadal bihar wa khalata ajaja wa khalatal ajaja. Okey, wa khadal bihar, memasuki lautan, bercampur, khalatal ajaj, bercampur dengan debu-debu. Sama maknanya kan? Dia nak menunjuk. Artinya itu semuanya maksudnya adalah bersungguh-sungguh. ولازم الترداد إلى الأبواب في ليل الداج. Okey, walazam tardad masdar tardad, bukan tirda tapi tardad, artinya berulang alik. Lazam tardad, dia melazimi ulang alik. Ilal abwab, ke pintu-pintu guru-guru. Fil lailid daj, di malam yang gelap. Bye Baba. Hai Ben, nak cium sikit. Hello you Ben. Fadhal. لا أبا يدأب في التكرار. Yad abu, apa maksud yad abu? Saya betul. Kalau dalam Al-Quran yang surah Ali Imran, kada bi ali fir'aun. Da'ab kebiasaan. Yad abu membiasakan diri. Wa yad ab. Okey, so dalam Al-Quran apa? Kada bi ali fir'auna. Kada bi seperti kebiasaan keluarga Fir'aun. Kada bi, ka seperti dakbi. Kada bika min ummil huwairisi qablaha. Da'ab, kebiasaan. Wa yad'abu, dan terbiasa. Fit takrar, masdar takrar. Fit takrari wa mutali'ati. مطالعتي pula. masdar lah. Bukratan wa asilan. Bismillahirrahmanirrahim. ينصب وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا ليس له همة إلا معضلة يحلها أو مستصعبة. استصعب يستصعب استعاب مستعبا. masdar ke ini? Boleh jadi masdar? Mustas'abatun. Azzat 'ala al-qasirin fayartaqi ilaiha wa yahulluha. Okay. Faham ni? Jika kita tengok dari tadi laisa lahu himmatun illa mu'dhilah yuhilluha. Artinya dia tiada himmah melainkan ada yang mu'dilah, muskilah, mu'dilah, kesusahan, perkara yang arti asal dari mu'dilah adalah kusut, perkara yang kusut. Artinya yang dia cari adalah mencari perkara-perkara yang susah di dalam ilmu untuk dia leraikan, untuk dia pelajari, untuk dia cari solusinya. Oh, maksud yahullu ni pelerai kan? Betul. Mustas'abatun azzat 'ala al-qasirin fayartaqi ilaiha wa yahulluha.
Artinya perkara yang susah, yang bagi orang-orang yang masih tingkatan bawah, al-qasirin, azat alaihim, perkara itu adalah perkara yang susah bagi mereka. Fayartaqi ilaiha, maka mencari ilmu fiqih, dia akan naik, membawa perkara itu menjadi tinggi. Baik. Apa ni? Yuraddu, maksudnya lah. Yuraddu alaihi wa yuraddu. Betul ke? Wa idza yaruddu alaihi wa yaridu. Oh. Rodda yaruddu ala artinya apa? Rodda yaruddu. Rodda ni balasan tolak. Ya, menolak. Menolaknya, membalasnya. Kemudian yaridu, wa rodda yaridu. Datang. Dia kalau jumlah tu jadi apa ke? Kalau jumlah apa ni? Jumlah yuraddu alaihi wa yaridu tu. Dia tu jumlah ke apa? Okey, tadi kan laisa lahu himmatun illa mu'dilah. Hilluha, kemudian au mustashabatun azzat 'ala al-qasirina fayartaqi ilaiha wa yuhilluha, yaruddu alaihi wa yaridu. Artinya ini masih tentang dia, tentang yang ahli fikih tadi, pelajar fikih tadi. Yaruddu alaihi, memberikan jawaban ke atas perkara tadi. Wa yaridu, dan dia datang kepadanya, kepada perkara itu. Okey. Wa idza 'adzalahu, wa idza 'adzalahu jahilun, mencela. Betul. La yasuddu qad daraba ma'al aqdamain bisahmin wal ini tak ada balik ni, wal ghumru yadrabu fi hadidin barid wa khallaqa 'ala al fada'il waqtanasa shawarid وليس على الله bimustankarin. Payah ya. Anna jami'al alim An yajma'al alama fi wahidi. Silap lagi. An yajma'al alama fi wahidi. Astagfirullah. Okey, so ini syair, maksudnya adalah tidak pelik bagi Allah untuk menghimpunkan seluruh alam pada diri seseorang. Walaysa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidi. Artinya orang yang Allah berikan kepadanya kefahaman dalam ilmu fikih, terkadang dengan ilmu fikih yang ada pada dia boleh memahami banyak tafsiran Al-Quran, boleh memahami banyak hadis Nabi SAW. Artinya seakan-akan kebaikan yang ada di dunia Allah himpunkan pada diri orang itu. So, itu maksud dari syair ini. Walaysa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidi. Yaqtahimul maha jamak ni ke? Mahamiha. Yaqtahimul mahamiha al-mahulata
الشاقة ويفتح الأبواب المرتجة وإذا قال الغبي لا طاقة. Okey, ini mukaddimah. Surah mukaddimah. Kita boleh masuk ke dalam inti pembahasannya sahaja. Inti pembahasannya. Okey, kita boleh masuk beberapa paragraf selepas itu ada perkataan haza wa talama. Sekejap ke. Haza wa talama. Ada lagi. Bukan. Okay. Sebelum kitab awal lagi. Ya, satu paragraf sebelum kitab awal. Okey. Haza wa talama jama'tu min hadha an-naw'i jumu'an. Artinya telah lama saya himpunkan dari jenis ini, jenis al-asbah wan nazair, banyak perkara-perkara yang telah dihimpunkan. Wa tatabba'tu nazair al-masaili usulan wa furu'an, dan aku cari dengan teliti nazair, artinya perkara-perkara yang ada satu-satu kemiripan, sama ada dalam perkara usul atau pada perkara furu', hatta awaitu min zalika jumu'an, sehingga saya boleh menghimpunkan darinya banyak perkara-perkara yang terhimpun. Wa abdaitu fihi ta'lifan latifan, dan saya zahirkan dalam bentuk tulisan yang ringkas. La maqtu'an fadluhu wa la mamnu'a. Ini ungkapan dari surah apa? Al-Waqiah. La maqtu'an wa la mamnu'a. Warattabtuhu ala kutubin sab'ah, dan saya susun ke atas tujuh pembahasan, 7 kitab. Ala kutubin sab'ah. Ini boleh kita baca kalau kita dalam ilmu nahwu, jika adadnya letak di belakang, maka dia boleh muzakkar muannas. Artinya dia boleh ala kutubin sab'in. Boleh ala kutubin sab'ah. So kaidahnya, jika adad letak di belakang, maka jaza fihi at-tazkir wa ta'nis. Artinya al-kutub as-sittah atau al-kutub as-sitt. Tapi kalau adadnya di depan, dia akan jadi sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin. So, ini inti pembahasannya. So, tersusun dari 7 pembahasan utama. Al-awwal fi syarhi al-qawaid al-khams, al-qawaid al-khamsah atau al-qawaid al-khams, syarahan 5 kaidah yang zakarul ashabu, yang disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, anna jami'a masailil fiqhi tarju' ilaiha, bahwa semua pembahasan fikih akan kembali kepada 5 kaidah asal tu. Al-umuru bi maqasidiha, al-umuru bi maqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin. Al-kitab tsani. Tafadhal. Kitab tsani. Al-kitab tsani fi qawaid kulliyatin. Okey, ulang lagi. Silap ke? Sorry. Fi qawaid kulliyah. يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور جزئية
wa hiya 40 qa'idatan. Okey, ada 40 kaidah yang umum, yang di bawahnya akan ada banyak juz'iyah fiqhiyah. Juz'iyah ni maksudnya furu' fikih. Fikih. الكتاب الثالث في قواعد المختلف فيها ولا يطلق macam bina majhul boleh ke? Ulang tadi, fil qawaidil mukhtalafi fiha. Fiha. Mukhtalaf bukan mukhtalif. Mukhtalif isim fa'il, ini isim maf'ul. Kemudian al-mukhtalif dia akan al-mukhtalaf dia akan sentiasa mukhtalaf. Dia tidak menjadi mukhtalafah, tidak jadi mukhtalafani, tidak jadi mukhtalafuna. Artinya dia tetap dalam bentuk mufrad. Yang bertukar adalah apa yang ada selepas perkataan fi. Al-mukhtalafu fihi, al-mukhtalafu fiha, al-mukhtalafu fihima, al-mukhtalafu fihim. Itu kaidahnya adalah isim maf'ul dari fi'il yang mabni biharf, muta'addi biharf. Fi'il yang muta'addi dengan harf, isim maf'ulnya berkekalan dalam bentuk mufrad muzakkar. Kemudian yang bertukar adalah apa yang berada selepas huruf jar. Panggil ya majrur tu kita. Artinya jika kita ada perkataan disepakati, muttafaqun alaihi, hazal amr muttafaqun alaihi, hazil umur muttafaqun alaiha. Dia tukar kat situ selepas ala. Kemudian ini adalah perkara yang disepakati juga mujma'un mujma'un ala, mujma'un hazal amr mujma'un alaihi, hazil umur mujma'un alaiha, hadzani al-amrani mujma'un alaihima. Mujma'un. Ni memang lafaz ni ke atas wazan ni? Bukan, artinya kaidahnya isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il yang muta'addi biharf. Okey. Maka isim maf'ulnya akan berkekalan dalam bentuk mufrad muzakkar. Yang bertukar bentuk adalah apa yang berada selepas huruf jar. Okey. Artinya orang yang dimurkai, al-maghdubu alaihi. Orang-orang yang dimurkai, al-maghdubu alaihim. Perempuan yang dimurkai, al-maghdubu alaiha. Saya faham. Artinya bukan jadi al-maghdubun, bukan jadi al-maghdubah, bukan jadi al-maghdubin. Faham. Ya, itu yang dalam surah Fatihah, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Sebab ghadiba 'ala. Ghadiba muta'addi dengan haruf jar. Maka jika kita mahu membentuk isim maf'ul, maka isim maf'ulnya berkekalan dalam bentuk mufrad, berkekalan dalam bentuk mufrad muzakkar. Yang bertukar bentuk adalah apa yang berada selepas huruf jarnya. Sebab dia muta'addi biharf. Jadi kita panggil hafun jat ni lah, taqwi apa kita panggil. Saya lupa dah, lama tak buka kitab dah. Muta'addi biharf. Yang misalnya macam mukhalafatul lil hawadis, kan kita lam tu taqwiyah, kan kita kaedahnya kan untuk menguatkan
fi'il tu. Kalau yang untuk menguatkan fi'il, dia selalunya pada fi'il yang mutaaddi. Artinya, contoh, Allah yukhaliful hawadith. Artinya dia tidak memerlukan huruf jar. Allah yukhaliful hawadith. Dia tak perlu. Tidak memerlukan huruf jar. Tapi ketika nak ditambahkan huruf jar, Allah mukhalifun lil hawadith. So tambah huruf jar itu, lam tersebut li taqwiyah, li taqwiyatin nisbah baina al-fi'l wal maf'ul. Itu nak menguatkan ya? Itu nak menguatkan nisbah. Tapi yang di sini ini lain, ini isim maf'ul. Ini hanya berlaku pada isim maf'ul. Hanya tertentu untuk isim maf'ul saja ke? Hanya pada isim maf'ul yang fi'ilnya muta'addi dengan harf. Baik, saya faham. Okay. Contohnya perkataan berhajat, ihtaja yahtaju ila. Artinya saya perlu kitab, ahtaju ila al-kitab. Maka ketika kita ingin mengungkapkan kitab ini diperlukan, berarti kita akan menggunakan bentuk isim maf'ul dari perkataan ihtaja. Maka untuk mengungkapkannya adalah hazal kitab muhtajun ilaihi. Faham. Hazal kitab muhtajun ilaihi. Itu satu kitab. Jika kitabnya dijadikan musanna, hazanil kitabani muhtajun ilaihima. Ya. Artinya jika kitabnya banyak, hazil kutub muhtajun ilaiha. Artinya yang bertukar menjadi musanna, menjadi muannas, menjadi jama' adalah domir selepas perkataan ilah. Isim maf'ulnya berkekalan. Okey, baik. Saya faham, okey. Ya. Okey. Biasa dengan arti perkataan saraqa, mencuri. Saraqa dia tidak memerlukan maf'ul bi, saraqahu. Artinya kitab ini dicuri. Hazal kitab masruq. Hazil kutub masruqah. Artinya isim maf'ulnya terus bertukar menjadi musanna, menjadi muannas, menjadi jamak. So di sini fil qawaidi al-mukhtalafi fiha. Artinya perkataan al-mukhtalaf dia akan berkekalan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk muzakkar yang ikut kepada qawaid adalah perkataan fiha. Jika perkataan qawaid kita tukar kepada perkataan al-amr, fi al-amr al-mukhtalafi fihi. Jika perkataan qawaid kita tukar kepada perkataan musanna, fil qaidataini al-mukhtalafi fihima. So pada pembahasan yang ketiga, kitab yang ketiga adalah kaedah-kaedah yang ada perbezaan pandangan padanya. Wala yutlaq macam gini. Ya. Wala yutlaqu tarjihu li dhuhuri dalili ahadil qawlain fi ba'diha wa muqabilihi fi ba'di. Wa hiya 20 qaidatan. Ya, ada 20 kaedah yang ada perbezaan pandangan padanya. Al-kitabun rabi' fi ahkami yaksuru dawruha. Yaksuru Dawruha banyak berulang. Wa yaqbahu bil faqih jahluha. Ka ahkami nasi wal jahil wal mukrah. Ayolah wal mukrah adalah wan pasal. Wa naim wal majnun
dan yang lain sebagainya itu nanti banyak kaidah-kaidah di situ. Terus pindah kepada Al-Kitabul Khamis. Al-Kitabul Khamis fi nadha'iril abwab a'ni allati hiya min babin wahidin martabatan ala Murattabatan. oh sorry ke saya tak betul lagi ni murattabatan ala abwabil fiqh wal mukhatabu bihadzal babi walladhi yalihu al-mubtadi'un. Al-Kitabus Sadis fi yang pembahasan kelima adalah dia berkaitan dengan perkara-perkara yang berguna bagi pelajar-pelajar macam kita. Itu dia asas-asas untuk para penuntut ilmu, untuk mubtadi'un. Al-Kitabus Sadis fi maftaraqat fihi al-abwabul mutashabihatu. Artinya pada bab-bab yang ada kesamaannya tapi di dalamnya yang ditengok adalah perbezaan-perbezaannya. Al-Kitabus Sabi' fi nadha'iri apa tu? Syatta. Fi nadha'ira syatta. Fi nadha'ira syatta saja. Syatta artinya banyak. Syatta. Dan dalam bahasa Arab perkataan syatta hanya digunakan sebagai sifat atau khabar. Syatta artinya banyak. Syatta artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi dia tak boleh jadi mubtada. Perkataan syatta hanya boleh dijadikan sifat atau khabar. Artinya fi nadha'ira syatta, fi umurin syatta. Artinya tidak boleh syattal umur, bermacam-macam perkara. Dalam hadis Nahnul anbiya abna'u illat. Kami para nabi adalah adik-beradik. Ya. Abuna wahid wa ummahatuna syatta. Bapa kami satu, ibu kami berbeza. Artinya yang dalam hadis itu ummahatuna atau ummahatuhum, ibu-ibu kepada para nabi ini syatta. Dan syatta boleh digunakan untuk muzakkar, untuk muannas. Tapi dia tadi tu syatta hanya boleh dalam penggunaan digunakan sebagai sifat atau khabar. Sifat untuk nakirah atau khabar untuk muannas. Mufadat macam ni kena banyak hafal hadis ke ataupun banyak tengok hadis? Bukan saja hadis, apa saja syair-syair. Masa tengah belajar ni, apa yang tak faham kena tulis, kena ada nota buku. Tak ada buku mufradat ke? Ada kat rumah. Ada di rumah, itu namanya pelajar terbaik. Nanti kat rumah, kat masa saya balik. Okey, dah selesai itu yang akan dibahas. Kemudian kita boleh pindah kepada ini masih mukaddimah, belum masuk pembahasan. Okey, masuk dalam fasal. Kecil no fasal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam anna fannal ashbah أن الفن الأشباه كتاب أن الفن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه على حقائق الفقه ومداركه
Ya, ya. Ala haqa'iqil fikhi wa Ala haqa'iqil fiqhi wa madarikihi. betul. So Okey. artinya ilmu ataupun seni, ilmu yang membahas al-asbah wa nazair adalah satu ilmu yang agung. Dengannya kita dapat mengetahui dengan terperinci hakikat fikih, madrak fikih, dari mana asalnya kefahaman tersebut. Oh, tu maksud. Madari. Wa ma'akhidhihi. Betul. Wa asrarihi. Wa yutamahharu fi fahmihi wa istihdarihi. Artinya kita akan boleh menjadi mahir dalam memahami fikih, dalam istihdar masail, artinya mengingat balik apa yang telah dipelajari. Ingat. Yalah, itulah. Wa yuqtadaru 'ala al-ilhaq wa tahriji. Baca wa 'ala al-ilhaq wa tahriji. Wa ma'rifati ahkamil masaili allati laysat bimasturatin wal hawadith wa waqa'i allati la yanqadi 'ala Ala mamarri zaman. allati la tanqadi ala mamarri zaman. Allati la tanqadi 'ala mamarri zaman. Wa yuqtadaru 'ala al-ilhaq, dengan mempelajari ilmu asbah wan nazair kita akan ada kemampuan untuk ilhaq. Ilhaq ni adalah pembahasan yang lebih luas daripada qiyas. Benda ni Ilhaq adalah pembahasan yang lebih luas daripada qiyas. So dia artinya mengkaitkan satu permasalahan dengan permasalahan yang baharu. Kalau qiyas selalunya dikiaskan dengan perkara yang ada pada masa Rasulullah. Tapi ilhaq boleh jadi dikiaskan dengan perkara yang pernah difatwakan oleh ulama terdahulu meskipun tiada pada masa Rasulullah. Apa yang ada pada masa Rasulullah akan dinamakan qiyas. Artinya dadah dikiaskan kepada khamar, itu qiyas. Sebab khamar ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bagaimana pula dengan orang yang tagih dengan main game? Adakah ia dikiaskan dengan khamar? Tentu tidak dikiaskan dengan khamar, tapi diilhakkan, disamakan dengan keadaan orang yang ambil dadah. Oh, jadi apa ni? Kemaruk. Orang Islam panggil kemaruk. Orang panggil apa ya? Ketagih. Ya, tagih. Ketagih. Maknanya ilhaq dia lebih luas dari qiyas. Oh. Maka mazhab zahiri yang menolak qiyas, mazhab zahiri memakai ilhaq. Oh, dia pakai ilhaq. Bukan dia ambil hadis kosong-kosong itu. So, dia namakan ilhaq. So ilhaq adalah pembahasannya lebih luas daripada qiyas. Kemudian juga takhrij juga sama. Takhrij adalah membuat kesimpulan berasaskan kepada apa yang difatwakan oleh ulama terdahulu atau berasaskan kepada qaul di dalam mazhab. Di dalam mazhab ke? Oh, ni kena hafal ni. Wa ma'rifati ahkamil masaili allati laysat bimasturati. Perkara-perkara yang tidak tertulis. Okey, terus.
Terus sambung. wal hawadithi wal waqa'i'i allati la ini dah baca dah. Allati la tanqadi, betul, ala mamariz zaman, dan hawadis, perkara-perkara yang baharu, wal waqa'i, perkara-perkara yang terjadi, allati la tanqadi, yang tak pernah habis, ala mamariz zaman, sepanjang masa. Walihadza qala ba'du ashabina, kerana itu sebahagian dari sahabat-sahabat kita berpandangan bahawa al-fiqhu ma'rifatun nadha'ir. Al-fiqhu, fikih adalah mengetahui nadha'ir. Satu yang sama. Okey. Wa qad wajadtu lidzalika aslan min kalami Umar ibn al-Khattab. Okey, so, saya mendapatkan asal dari ungkapan al-asbah wan nazair, dan bahawa ia adalah satu perkara yang penting dalam ilmu fiqh dari kalam Umar bin Khattab. Ini yang diriwayatkan dari syekhnya. Okey, so boleh terus berpindah kepada surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab. Kata tu nama orang sikit. Mana surat dia? Kata bahawa Umar bin Khattab ila Abi Musa al-Asy'ari. Kata bahawa okey, jumpa ke. Amma ba'du fa innal qada'a fariidatun muhkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Okey. Fafhamhu idza udliya ilaika fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafadha lahu. Okey, so faham apa maksudnya? Surat dari Umar bin Khattab itu? Faham gitu ke? Okey, coba sebutkan apa yang Ustaz faham. Aduh. Saya terjemah. Ada pun kemudian daripada itu fa innal qada', maka sesungguhnya qada', kata qada' ni menghukum ni ke? Qada' ni nak terjemah menghukum. Apa qada'? Qada artinya keputusan mahkamah, menghukum boleh ke? Menghukum. Adapun maka sesungguhnya menghukum itu fardhah, itu fardu muhkamah tu yang tetap. Okey. Wa sunnatun muttaba'atun, dan sunnah yang diikuti. Fafhamhu, maka fahamilah olehmu akan ia tak tahu kat mana. Idza udliya ilaika, ketika mana udliya ni apa ke? Ketika perkara itu di udliya ni maksudnya dihulur kepadamu, disampaikan kepadamu. Ini yang dalam surah Yusuf, fa'adla dalwah, adla yudli, artinya mengulur timbak tu. Memberilah. Oh, saya faham, menghulur. Masalah dekat dia. Masalah. So, jika ini kan Abu Musa al-Asy'ari dilantik menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi amir di satu kawasan. Seingat saya di Yaman. Maka Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, fafham idza udliya ilaik, maka fahamilah apabila satu masalah dihulur kepadamu, disampaikan kepadamu. Oh, baik. Fa innahu, kerana bahawasanya ia al-mazkur la yanfa'u takallumun bihaqqin, itu tidak memberi manfaatlah oleh takallum berbicaraan ini bihaqqin, dengan hak. La nafadha lahu, yang nafadha lahu, yang
La nafi jinsi ke? La nafadha, yang tidak ada jenis kebaikan ni ke? Okey. La nafazalahu maksudnya yang tidak direalisasikan, tidak dilaksanakan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yanfa'u takallumun bihaqqin, tak ada guna bicara betul yang tidak dilaksanakan. La yanfa'u takallumun bihaqqin la nafazalahu, tak ada guna berbicara dengan kebenaran jika tidak dilaksanakan. Tanpa pelaksanaan, artinya sembang betul tapi tak buat, tak ada guna. Sembang terbang ni. La yamna'uka qada'un Qadaitahu. betul. Astaghfirullahaladzim. La yamna'uka qada'un qadaitahu raja'tu fihi. Raja'ta fihi. Yelah, ni nak sampai Umar cakap raja'ta fihi nafsaka wa hadaita fihi wa hudita. wa hudita fihi li rushdika an turaji'al haqqa. Astaghfirullah. An turaji'al haqqa fa innal haqqa qadim. La yamna'uka qada'un qadaitahu, hendaklah keputusan yang telah engkau putuskan tidak menghalangmu. Raja'ta fihi nafsak, ketika engkau kembali kepada diri kamu, mengkaji, mengulang kaji keputusan itu. Wa hudita fihi lirusydik, engkau mendapatkan petunjuk kepada kebenaranmu. Anturaji'al haq, engkau murajaah kepada kebenaran, engkau kembali kepada kebenaran. Fa innal haqqa qadim, kerana al-haq itu adalah qadim, adalah sesuatu yang berkekalan, sesuatu yang qadim. Wa muraja'atul haq khairun minal tamadi fil batil. Dan kembali kepada kebenaran adalah khairun, lebih baik daripada berlama-lama dalam kebatilan, berleluasan dalam kebatilan. Al-fahmu Al-fahma. Jadi apa ke? Mau dijadikan apa boleh? Mau dijadikan maf'ulun bih. Ilzamil fahma. Mau dijadikan maf'ul mutlak boleh? Boleh ke? Ifham al-fahma. فيما يختلج فيما يختلج في صدرك. Tak bagi surat dia. Mimma lam yablugka fil kitabi wa sunnati. Okey. Artinya al-fahma. Fahamilah apa yang terdetik di dalam hatimu, apa yang bergerak di dalam dadamu. Mimma lam yablugka fil kitabi wa sunnah, dari apa-apa yang tidak sampai kepadamu dari Al-Quran dan Sunnah. i'rif al-amthala wal ashbaha thumma qissil pula. Thumma tebarang semua qissil. thumma qissil umura indaka fa'mid ila ahabbiha ila Allah wa ashbihha bil haqq wa ashbahiha يعطف كأحبها وأشبهها بالحق فيما ترى هذه قطعة. Okey, artinya i'rif, tadi yang kata Umar, i'rifil amsal wal ashbah, ketahuilah perkara-perkara yang semisal, perkara-perkara yang sama. Artinya summa qis al-umur indak, kemudian kiaskanlah. Ini artinya asas dari ilmu al-ashbah wan nazair. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada orang yang dia lantik menjadi qadhi
untuk menilai perkara-perkara yang terjadi dan disamakan dengan perkara-perkara yang telah ada, yang telah berlaku. Tengok kemiripan dari perkara-perkara itu, kemudian kiaslah dan pilihlah apa yang paling dicintai oleh Allah dan apa yang paling sama dengan, paling mirip dengan kebenaran. Fima tara, pada apa yang kau nampak, pada apa yang kau lihat. Hadhihi qit'atun min kitabi, ini satu potongan dari surat. Perkataan kitab kalau digunakan di dalam hadis, dia maksudnya adalah surat. Hadhihi qit'atun min kitabi, ini adalah potongan dari surat Umar. Wa hiya sharihatun fil amri bi tatabbu'in nadha'iri wa hifdhiha. Ia jelas nyata perintah untuk mencari dengan teliti an-nadha'ir wa hifdhiha, untuk memeliharanya, liyuqasa 'alaiha ma laysa bimanqul, untuk dikiaskan ke atasnya pada perkara-perkara yang tidak ada nakal padanya, tidak ada riwayat padanya. Okey, itu asas dari perkara ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Ya. Sambung ke dah? Wa fi qawlihi, aduh, fa'mid ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqqi isyaratun ila anna min an-nadha'ir ma yukhalifu nadha'iruhu fil hukmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba tadi orangnya bagi kat Ben gula-gula dengan kawan. Oh, hebatnya. Ben basah ni kena air ke kena peluh? Peluh. Main di luar ke? Gua cium peluh kok. Cepat. Tolong bukakan ke? Cepat. Nami. Cepat. Nak pergi main. Tak nak bising lah, Ustaz tengah belajar. Tak, Ben nak bateri. 9.34. Awak tak tidur ke? Tengok. 3, 4, opsi. Ya, dah. Kasih. Turun ya. Mungkin artinya pada apa yang diucapkan ataupun ditulis oleh Umar di sini mengisyaratkan bahawa di antara nazair, perkara-perkara yang mirip, ada yang berbeza dengannya pada hukum li mudrakin khas bihi, kerana ada satu penyebab yang berkaitan dengannya. Wa huwal fan al-musamma bil furuq, dan ia adalah satu ilmu yang dikenal dengan nama ilmu furuq, alladhi yuzkaru fihi al-farq baina an-nadha'ir al-muttahidati taswiran wa ma'nan. Artinya mempelajari ilmu yang mempelajari tentang perbezaan antara perkara-perkara yang gambarannya sama tetapi hukumnya dan ilahnya berbeza. Al-mukhtalifati hukman wa ilah. Masih ke? Wa fi qawlihi, situ ke? Okay. Wa fi qawlihi fima tara isyaratun ila anna al-mujtahid, yani anna al-mujtahida innama yukallifu bima dhannahu sawaban wa laysa alayhi an yudrika al-haqqa fi nafsi amri wala ayyasila ila yaqin wa ila anna al-mujtahida la yaqlidu ghayrahu. qallada yuqallidu la yuqallidu ghayrahu. Okey, so artinya perkataan Umar fima tara, dia mengisyaratkan bahawa mujtahid mesti mengikut apa yang dia sangkakan sebagai kebenaran. Walaysa alaihi an yudrika al-haqqa fi nafsil amr, dan tak mesti pada banyak keadaan
pada sebahagian keadaan dia akan sampai kepada kebenaran itu sendiri. Wala an yasila ilal yaqin, dan tidak juga mesti sampai kepada yakin. Wa ila anal mujtahid la yuqallidu ghairahu, dan ini menunjukkan bahawa mujtahid dia tidak bertaklid kepada orang lain. Ini mukadimah dari apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti berkaitan dengan al-ashbah wan nazair. Ada apa-apa soalan dari apa yang kita bahas tadi? Masih ni faham ke? Okey, so dalam pembahasan tadi, yang pertama dia menjelaskan tentang keutamaan ilmu fikih. Keutamaan orang yang mempelajari dan belajar dan mengajar fikih. Kemudian dia menyebutkan di antara perkara yang penting dalam ilmu fikih adalah mempelajari tentang al-ashbah wan nazair, perkara-perkara yang sama, untuk kita mengambil kaedah yang umum tentang perkara-perkara itu. Dan dia menjelaskan bahawa dalam kitab ini dia membahagi pembahasannya kepada 7 pembahasan dengan perincian yang tadi disebutkan. Dia menggunakan perkataan kitab untuk setiap pembahasan. Dan ilmu al-ashbah wan nazair asasnya berasaskan kepada apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada sahabat yang dia lantik menjadi hakim, menjadi qadhi di satu kawasan, di mana di dalamnya Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk melihat segala perkara yang berlaku, segala perkara yang terjadi, dan tengok kesamaan, kemiripan dia dengan perkara-perkara yang dah terjadi, sama ada terjadi pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, agar dia mengkiaskan kesimpulan hukumnya dengan apa yang telah terjadi itu. Dan pada surah tersebut juga difahami beberapa perkara yang tadi disimpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Yang pertama adalah tentang menghimpunkan nazair dan mengkiaskannya. Kemudian yang kedua adalah bahawa pada perkara-perkara yang mirip tersebut ada perbezaan-perbezaan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mujtahid. Dia hanya perlu mengikuti ma ghalaba 'ala dhanni. Dia tidak mesti sampai kepada martabatul yaqin. Okey. Wallahu taala ala wa alam. Sudah ke? Sambung ke? Sudah. Saya memang sebagai ada kuliah. Okey. Syukran. Wallahu taala a'la wa alam. Adani Allah. Ada apa-apa soalan lagi yang lain? Ya, maksud taswiran ni bukan dalam mantik tu ke ya. Yang ni yang dalam baina nadhair muttahidati taswiran tu. Maksud dia menggambarkan masalah-masalah yang ada satu persamaan tu secara teliti, macam tu. Ya. Yeah. So taswir artinya membuat gambaran di dalam pikiran kita tentang perkara yang dibahas. Artinya setiap perkataan kita mesti ada tasawur tentang perkataan tersebut. So itu sama dengan pembahasan mantik. Oh. Yang jadi kalau faham kat sini maksud dia kebiasaan mufti-mufti yang sekarang ni banyakkan digunakan kaedah dalam qawaid fikih ke? Untuk tak juga, artinya kan? Sebahagian dari perkara yang terjadi memang dah ada
dah ada pembahasannya dalam kitab-kitab terdahulu, maknanya mereka akan terus masuk kepada kitab itu, pembahasannya, dan terus berikan jawaban. Sebab isu-isu yang baru selalunya akan dibincangkan dalam forum-forumnya, maknanya dia tidak menjadi pembahasan satu orang dua orang, tidak akan menjadi pembahasan fatwa, dia jadi pembahasan perbincangan dalam majelis agama gitu. InsyaAllah ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.